Bila kita sebut pemain seperti Daniel Giza, Pablo Aimar, Lucero, Diaz, Luciano Figueroa, Marcos Antonio, seperti Heberty Baxton, Forestieri, Jando Velasquez dan sebagainya. Ini pemain-pemain import yang berjaya menambat hati penyokong dan juga berjaya mengadaptasi segala gameplay dan juga taktikal daripada skuad JDT. Tapi ada juga pemain-pemain import, kalau kau ingat, yang tak berjaya menyesuaikan diri dengan permainan JDT. Ada yang hilang dari radar dan terus bersara disebabkan kekecewaan, aku rasa. Teruskan menonton video perkongsian daripada Sora X Bola. Okay, welcome back to Sora X Bola. Jika korang suka dengan konten dan sebelum meneruskan tontonan daripada video ini, yang mana belum, kasih subscribe dulu dan on button notification, like dan share diperlukan daripada korang. Okey, perancangan terbaru Tengku Magotujo untuk membawa masuk seorang perancang tengah daripada Argentina, iaitu Jalil Ilyas. Sekarang bermain dalam kelab di negaranya, iaitu San Lorenzo. Kabar angin sebenarnya berpunca dari satu ciapan daripada wartawan sukan di negara itu, mengatakan yang pemain ini akan habis kontraknya tak lama lagi dan sudah menandatangani pun dalam skuad Johor Ta'zim kontrak jangka masa panjang yang akan beraksi untuk musim depan bersama JDT. Dan gosip itu juga sebenarnya menyebabkan penyokong-penyokong sekali lagi dilanda tsunami seperti yang lepas-lepas Radamel Falcao dan ada beberapa nama besar menjadi kecoh kat media sosial. Tetapi apa yang aku boleh beritahu, itu hanya rumus ataupun gosip liar yang belum lagi mendapat kepastian daripada official Johor Southern Tigers. Apa yang aku nak kongsi dengan korang, nama-nama besar yang dibawa dalam skuad JDT seperti yang aku sebut tadi, dalam kejayaan pemain-pemain import ini berjaya dalam skuad JDT. Ada juga sebenarnya bekas pemain-pemain import yang ibarat tak membantu langsung skuad JDT, dan ada juga yang di loan kepada kelab lain dan seterusnya selepas itu hilang dari radar disebabkan kekecewaan dan sebagainya. Pemain pertama yang aku masukkan ni, aku pun masih ingat, mungkin penyokong Harimau Selatan pun mengingati pemain ni, iaitu Harry Novillo. Harry Novillo ni sebenarnya membawa rekod yang sangat baik sewaktu bersama JDT dengan pernah beraksi bersama pasukan gergasi Perancis, Olympique Lyon. Punca saja sebab dibawa pemain ini masuk ke dalam JDT. Harry Novillo ni mempunyai teknik sepakan percuma. Malangnya bila bersama JDT tak dapat menyesuaikan diri, hanya beraksi dalam 2-3 perlawanan dan juga hanya mampu menjaringkan 1 gol lah untuk musim 2018. Dan disebabkan itu Harry Novillo dilepaskan, ditamatkan kontrak, dan kini yang aku dapat tahu dan dapat baulah, kali terakhir pemain ini terkesan bermain dengan kelab Liga Division 4 Perancis, bergelar ejen bebas, dan selepas itu hilang dari radar. Itu berkenaan Harry Novillo. Yang kedua adalah pemain Aaron Niguez yang beberapa kali mencetuskan suasana keseronokan pada penyokong-penyokong Harimau Selatan waktu itu, yang mana Aaron Niguez ni dia abang kepada seorang pemain Sepanyol iaitu Gustavo Niguez. Jadi bila TMJ mengambil keputusan untuk membawa masuk pemain ini pada tahun 2019 dari sebuah kelab Sepanyol, penyokong teruja lah sebenarnya nak tengok kelicikan dan juga kelincahan penyerang ini. Tapi malangnya hanya sempat beraksi dalam 3 perlawanan. Akhirnya pemain ini dipinjamkan ke kelab lain. Pemain ini sebenarnya dibawa begitu juga dengan membawa rekod yang baik, pernah beraksi bersama gergasi Sepanyol seperti Valencia, Celta Vigo dan juga Malaga FC. Setelah semusim ke 2 musim kuasa menjadi pemain JDT, tetapi dipinjamkan ke kelab-kelab lain. Dan dengan cerita pemain yang berusia 34 tahun tu sekarang ini dah bersara daripada dunia bola sepak, dan dapat berita juga dia menubuhkan akademik bola sepak bersama adik-beradiknya di Sepanyol. Dan pemain ketiga yang gagal menempatkan diri dalam skuad Johor Darul Ta'zim ni iaitu Jorge Santos Silva. Jorge Santos Silva ni sebenarnya datang bersama Harry Novillo. Kalau korang ingat, Jorge Santos Silva ni mengikut rekod dia sebenarnya dia taklah hilang dari radar, tetapi apabila bermain bersama JDT dia tak dapat sebenarnya mengulangi prestasi dia yang memberangsangkan sebelum bersama JDT. Kerana kalau tengok rekod dia sebelum dia menyertai JDT, dia ada mewakili sebuah kelab iaitu Al Batin daripada Liga Pro Arab Saudi pada tahun 2016, dan dia berjaya merekodkan 27 gol dan juga berjaya membantu rakan sepasukan dengan 2 assist serta 48 penampilan. Satu rekod yang baik sebelum membawa diri dia ke dalam skuad JDT. Tetapi apabila dia menyertai JDT, nampak rekod dia menyamai dengan rekod Harry Novillo, hanya mampu sebenarnya bermain 3 perlawanan pada tahun 2018. Tetapi Josh yang terakhir, setahu aku dia masih lagi aktif dalam bola sepak dalam kelab Brazil. Itu aku masukkan dalam kebelakangan ini. Apabila scouting ataupun ejen yang ada dalam skuad JDT dia berjaya membawa pemain-pemain import bertaraf dunia
skill dan juga teknik yang sangat tinggi, membantu kelab JDT ni meraih pelbagai kejayaan. Tetapi sebelum itu, skuad JDT juga berhadapan dengan kesilapan atau kelemahan daripada scouting club, membawa pemain-pemain import yang kurang sesuai. Bukan pemain import tu tak bagus ataupun di scam, tetapi pemain-pemain import tak dapat menyesuaikan diri dengan sistem football di Malaysia, mungkin dengan environment bola sepak di Malaysia dan juga environment gameplay serta taktikal pasukan Johor Darul Ta'zim. Di situ kita menganggap skuad Johor Darul Ta'zim dan juga pengurusan belajar daripada kelemahan, dan akhirnya ketika ini skuad Johor Darul Ta'zim setahu aku mempunyai sendiri ejen untuk mencari pemain import dan juga scouting skuad yang mantap untuk mengesan pemain-pemain muda berbakat di sepelosok di Malaysia ni. So itu saja perkongsian aku untuk korang, untuk mengimbau balik sedikit perjalanan JDT mengambil pemain import. So teruskan support channel Sora X Bola dan juga support bola sepak Malaysia, dan juga teruskan menyokong kelab korang. Assalamualaikum, bye bye.